إلى حضرة سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى روح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق واجبات علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا يا رب سليمان ويا رب إبراهيم، يا رب موسى وعيسى، ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم. أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا آمين، وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المكرمين في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah yang dimuliakan Tuhan mahasiswa An-Najah serta jawatan kuasanya, yang dimuliakan Imam Tuan-tuan Bilal, ya Alhamdulillah, thumma Alhamdulillah, sedalam-dalam setinggi-tinggi puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana saat dan ketika ini dengan rahmat kasih sayangnya Allah pada kita, diberi kita lagi kesempatan, diberi kita lagi ruang dalam perintah Allah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan, hari ini kita mulakan jalan-jalan kematian kita dengan kita taat perintah Allah. Esok subuh kalau dibangunkan, kita mulakan jalan-jalan buat apa? Baca doa. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah, aku ni dihidupkan dan dimatikan. Hidup dan ini hidup. Ni lepas ni mati ni kan. Tak tahu mati tu besok bangkit semula ke tidak. Esok subuh. Ni Tuan Haji Nasir. Esok subuh kita bangun. Mulanya kita celik mata, kita sebut apa? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kan kita sebut alhamdulillahilladzi ahyana kan? Ya Allah yang menghidupkan ba'dama, selepas apa tu? Selepas mati. Ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah, jadi hari ini tuan-tuan, Allah pilih kita, dipilih kita dengan hamba-Nya yang istimewa, dapat mulakan hari ini. Dapat yang tak dapat sembahyang, ada yang saja tak kisah sembahyang pun, tak kerti itu wajib ke apa ke tak, tuan-tuan. Jadi hari ini Allah pilih kita taat perintah Allah. Ikut siapa tu? Ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kita datang berjamaah hari ini ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tak ada cara lain ni, tak ada cara siapa ni. Cara Nabi ni. Nak cara siapa lagi? Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan esok bangkit kita puji Allah. Alhamdulillah ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Alladzi ahyana, yang menghidupkan aku ya Allah. Ba'da ma amatana, kan selepas mati tu. Jadi mudah-mudahan ni jalan-jalan mula kematian kita, Allah terus pilih kita lagi dan lagi. Esok mulanya saat bermula kehidupan kita, Allah pilih kita lagi dan lagi. Dapat apa? Taat perintah Allah ikut subuh besok. Taat perintah Allah. Mudah-mudahan dapat sembahyang subuh. Cara Nabi apa? Berjamaah. Semua tempat azan diazankan. Tentang kalau kita lihat surah An-Naba, tengok surah An-Naba. Ayat pertama tu apa? Amma yatasaalun anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kita potong jelah ayat tu kan, ayat 7 ke 8. Al-Ustaz Rasyidin dan satu ayat tu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ja'alna al-laila libasa. Sebelum tu wa ja'alna naumakum subata. Malam nanti. Ini Allah Taala jadikan malam ni untuk tidur kita, untuk rehat-rehat. Itu kalau rehat-rehat terus tu. Dan wa ja'alna al-laila, Allah jadikan malam libasa sebagai pakaian kita. Dibagi kita rehat, malam sebagai pakaian untuk kita rehat. Rehat untuk dulu menuju jalan kematian. Kemudian ayat berikutnya Allah Taala kata apa? Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kita tak tahu besok kita jumpa nahar ke tidak. Ini insya-Allah kita jumpa lail, kita jumpa. Esok kita jumpa nahar ke tidak. Allah kata wa ja'alna an-nahara ma'asha. Hidup itu, siang tu jadikan untuk cari keperluan kehidupan kita. Hidup dah tak apa. Untuk apa hidup? Cari keperluan. Cari keperluan untuk apa? Untuk kematian. Cari keperluan untuk apa? Untuk kematian. Bukan keperluan untuk dunianya. Tuan-tuan kasih di Allah Subhanahu wa taala. Ada sekarang orang yang cari keperluan dunia sampai lupa keperluan akhirat. Cari rezeki untuk makan, untuk minum, keperluan hidup lah. Dia lupa siapa yang menyempurnakan keperluan tu. Sampai sanggup hari ni tuan-tuan, ya, cari rezeki, lupa siapa Tuhan punya khazanah rezeki. Kerja habis-habisan, lupa siapa Tuhan punya rezeki yang nak bagi sebabnya kerja. Lagi satu, kalau kita kata ya Allah, manusia ni sombong. Mungkin sebelah sana tak lah. Orang lelaki sombong tu. Sombongnya apa? Allah panggil satu hari 5 kali. Dari panggil tu disediakan. Kalau datang tu berjamaah dapat 27, sombong ni. Kalau dalam kitab tadi disebut, siapakah orang yang dipanggil azan tu tak datang? Siapa orang yang boleh? Orang yang sakit dan orang yang takut. Dulu kita tak boleh datang, kita takut. Musim pandemik, musim wabak, takut kita. Sekarang takut tu, ketakutan dah tak ada. Kenapa kita tak bangkit sahut panggilan Allah? Takut apa lagi? Nak takut apa lagi sekarang? Jadi betapa sombongnya manusia dengan Allah Ta'ala yang bila datang disediakan. Seolah-olah kita rasa kita punya amal dah cukup dah. Kita sepi-sepi diri mengamal, seolah-olah dah cukup dah. Padahal Allah Ta'ala sediakan satu amal, buat satu dapat 27. Mungkin lebih cukup, ataupun masih lagi belum cukup lagi tu untuk keperluan di akhirat yang kekal abadan abada. Tak ada sudahnya, Masya Allah. Sebab itu sayangnya Allah pada kita hari ini. Dia pilih kita petang ni, mulakan malam, mulakan saat jalan kematian, jadikan kita hamba yang taat perintahnya. Jadi kita doa sungguh-sungguh, mudah-mudahan perkara ini kekal Allah Ta'ala kurniakan pada kita. Jadi hati yang sangat rindu-rindu lah. Rindu pada siapa? Rindu pada masjid. Kan disebut dalam hadis, sab'atun yudhilluhumullahu la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dapat naungan kerahiman Allah di saat tiada siapa pun yang boleh beri perlindungan kecuali Allah. Siapa dia? Rajulun qalbun mu'allaqun fil masjid, iaitu orang yang hati sanubarinya terpaut pada masjid. Siapa dia hari ini yang terpaut di masjid? Allah panggil dia datang, Allah panggil dia datang.
Ni kehendak sekarang lah ni kita nak kata. Tuan-tuan sekarang ni, kalau bulan lepas saya kata kita telah dihujani dengan 4 perkara yang kita tak tertangkis. 4 perkara hujan, 4 yang 4 je. Hujan bala, hujan wabak, hujan fitnah. Apa lagi? Bala, wabak, hujan musibah. Hujan wabak, hujan bala, hujan musibah, hujan fitnah. Tak terpayung kita sekarang. Tak terpayung kita. Lepas satu-satu, lepas satu-satu, lepas satu-satu. Tuan-tuan, nak apa dia? Allah nak kita apa? Kembali kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Kita tak tahu depan ni apa lagi Malaysia dia kena. Siapa tak yakin kita sedang dihujani dengan hujan wabak? Siapa tak yakin? Tak tahulah kalau tak yakin. Siapa tak yakin kalau kita sekarang sedang dihujani dengan hujan balak? Semua yakin. Siapa tak yakin yang kita sekarang dihujani dengan hujan musibah, hujan fitnah? Inilah zamannya. Dunia dah sampai hujung. Hari ini Allah nak kita kembali kepada Allah. Atas jalan permulaannya, dipanggil kita datang. Ya zahirnya lah, syiarkanlah sembahyang fardu. Jangan kita kata saya ni menunjuk-nunjuk yang saya solat berjamaah. Bukan. Kita kena tunjukkan yang solat fardu berjamaah. Kita kena tunjukkan yang solat fardu berjamaah. Bukan kita nak tunjuk-tunjuk yang kita berjamaah. Tidak. Nanti tak ikhlas nanti. Tapi kita nak tunjukkan yang solat fardu tu berjamaah. Jadi ini insan terpilih yang dipilih oleh Allah. Dapat syiarkan Islam dengan solat fardu berjamaah. Dan tuan-tuan, saya tak nafikan, puan-puan pun sama. Orang yang sediakan masa sikit untuk Allah. Sikit je. Maghrib isyak kita habis. Sikit je sediakan masa untuk Allah. Adakah kita hari ini dengan Allah kita sediakan masa ke? Atau kalau ada masa, cuba kita muhasabah. Kita takut dengan Allah, kita bertawar-tawar, ya Allah, aku kalau ada masa lah. Takkan gitu. Aku kalau ada masa ni subuh aku berjamaah. Takkan dengan Allah macam itu. Sepatutnya kita sediakan masa untuk Allah. Tuan-tuan, yang ni orang yang disediakan masa untuk Allah. Subhanallah. Tuan-tuan, apa Nabi sebut dalam hadis? Nabi SAW sebut dalam hadis, daripada siapa disebutkan? Daripada Buraidah. Mudah-mudahan saya tak tersilap dalam hadis ini. Al-Aslamiyyi, daripada Buraidah Al-Aslamiyyi, kata dia apa? Radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tazula qadamun 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan berganjak satu tapak pun kaki kita ni nanti di hari akhirat, di hari kiamat. Tidak akan, la tazula, tak akan bergerak satu tapak pun. Hatta yus'al, sampai sehingga kita ditanya dia kata, apa yang pertama? An umrihi, akan ditanya satu tentang umurnya. Fi ma'afnahu, apa guna umur yang Allah beri untuk kita. Sebab itu Nabi sebut la tazula qadamun 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Kamu punya kaki jangan harap nak berganjak di tapak mahsyar selagi belum ditanya atas 4 perkara itu. Dia tak disebutkan berapa perkaranya. Yang pertama, an umrihi, tentang umurnya. Fi ma afnahu, apa guna dengan umur yang Allah Ta'ala bagi. Semua umur satu hari 24 jam umurnya. Semua umurnya 1 jam 60 minit semua umurnya. Semua umurnya 1 minit 60 saat semua umurnya. Kita guna untuk apa? Ini kalau salah guna umur, duduk di situ. Bukan duduk, dirilah situ, tapak takkan berganjak. Yang kedua, wa an ilmihi, tentang ilmu yang kita, Allah kurniakan kita ilmu, kefahaman. Fima fa'ala, kamu guna untuk apa? Hari ini tuan-tuan, manusia dia tak tahu ke yang solat fardu tu wajib? Berapa ramai yang lupa dengan fardunya solat. Kan tahu tak, ada sekarang orang yang tak sedar lagi solat berjamaah Jumaat dah boleh pergi sekolah, dah pergi. Tu saya selikur dekat depan Petronas tu, nak pergi solat Jumaat. Ramai, padahal saya ni selalu pergi lambat. Padahal yang patut pergi lambat tu Pak Imam. Sunnahnya Pak Imam patut pergi lambat. Konon nak jadi imam, pergi lambat dia. Ada lagi yang masa ngetes dah dekat dah azan tu. Kadang kadang terlambat. Seolah-olah macam tak ada Jumaat.
Tak tahu apa hukum buat persiapan untuk pergi Jumaat. Hukum buat persiapan bukan sunat, wajib. Hukum buat persiapan tu wajib hukumnya. Ada tu sekarang manusia yang tak tahu dah dibolehkan solat berjamaah Jumaat. Tak ada ilmu ke? Siap insya-Allah tanya. An ilmihi fi ma fa'ala, tentang ilmu. Hari ni kita tahu. Kita kan dah boleh nilai Allah dengan makhluk siapa nak dulukan. Kita selalu dulukan kita kan. Kehendak kita dulukan dia lah, tak apalah. Kita menanglah. Kehendak Allah kenapa tak dulukan? Masa maghrib ni daripada pukul 7 sampai pukul 8. Contohlah. Kenapa tak dulukan kehendak Allah dalam tempoh 20 minit dah? Tak apalah. Datang ramai-ramai tuan. Mudah-mudahan 4 perkara tu yang saya kata, yang kita sedang dihujani tu, di hujan tu kena lawannya apa? Tarik rahmat kasih sayang. Hujan tu lawan dia apa dia? Hujan 4 tadi tu. Lawan dia tarik rahmat kasih sayang Allah. Sungguh-sungguh ramai-ramai biar kita sepakat hari ni dengan sepakat yang betul-betul hari ni. Caranya apa? Cara yang Allah hendak, insya-Allah. Apa dia? Solatnya dengan berjamaah di mana tempat azan diazankan, senang aja. 4 perkara itu tuan akan pergi. Sebab segera dia pergi. Kalau tidak kita tak tahulah pergi tak. Tak apalah, tak dapat berjamaah, rapat-rapat pun tak apa. Yang penting dapat datang berjamaah. Tak apalah. Jangan sampai terus lockdown terus tak ada lagi kan. Jadi ada peluang lagi. Yang ketiga apa? An-malihi, tentang harta. Harta tu min aina tasabah, daripada mana kau dapat? Allah. Daripada mana kau dapat harta tu? Wa fima anfaqa, apa, dan kepada mana kamu nafkahkan. Ini 3 kan. Tadi yang pertama umur buat apa, yang kedua ilmu ni aku bagi. Ilmu apa buat dengan ilmu yang ada. Ni harta ni dapat daripada mana dan ke mana-mana kita belanjakan. Tuan-tuan, macam nak lepas nanti. Yang keempat, an-jismihi, tentang badan sehat. An-jismihi, tentang badan sehat. Fima abla, buat apa? Badan sehat buat apa? Kerja. Betul, kerja. Untuk keperluan dunia yang kita tinggalkan. Keperluan akhirat mana kita letakkan? Tuan-tuan, ini dunia ni cari makan untuk akhirat. Samalah dunia kita makan, hidup dunia makan untuk dunia juga. Dunia ni cari makan untuk akhirat. Dunia ni bekal untuk akhirat. Dunia ni tempat cerita akhirat. Nanti akhirat, dunia tinggal cerita je. Nak datang, nak kumpul-kumpul dunia cerita akhirat. Kat dunia ni cerita akhirat. Bila dunia cerita akhirat, kita rasa kita tak ada, kita kurang, kita menyesal. Ya Allah, menyesal tak ada ni. Tak ada aku ni, kena adakan. Tapi nanti dekat akhirat tak ada lah. Dunia tinggal cerita je. Yang ada apa tuan? Itulah menyesal semata-mata. Dekat sana tak ada jalan lah penyelesaiannya. Dekat dunia ni kalau menyesal awal, insya-Allah ada jalan penyelesaian. Dekat akhirat nanti apa dah buat? Tuan-tuan berkali Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sayang tuan-tuan, sayang kita semua. Dibagi kita kerja amal yang sedikit, dibagi ganjaran yang banyak. Itu pun kita masih sombong dengan Allah. Tuan-tuan, ulama kata apa? Sombongnya manusia ni dengan Tuhan bagi dia hadiah yang banyak, dia tak nak, dia sombong. Sombongnya kita dengan Allah. Allah sediakan ganjaran demi ganjaran demi ganjaran. Masuk masjid kaki kanan, niat i'tikaf, Allah Taala sediakan ganjaran apa? Dibinakan 3 parit. 1 parit itu luasnya antara langit dengan bumi, memisahkan antara kita dengan api neraka. 3 parit kan untung. Sombongnya kita tak nak. Hari ini subhanallah. Tuan-tuan kasih dari Allah Subhanahu Wa Taala, ni keberuntungan, mudah-mudahannya kita Allah Taala pilih terus dan lagi. Jadi orang yang datang solat berjamaah, ada perkara-perkara yang tidak diperolehi bagi orang yang solatnya sendirian. Yang solatnya sendirian tak dapat, yang solat berjamaah tu dapat. Insya-Allah ni surah An-Najah yang lepas dah sampai memenuhkan ruang-ruang kosong dalam saf yang lepas. Ya, saya ingat insya-Allah lah ni tanda macam situ je tu. Dengan datangnya solat berjamaah, kita dapat memenuhkan ruang-ruang kosong dalam saf. Oleh kerana sekarang kita dah musimnya, dah sampai masanya, memang kita kena patuh, ruang dah tak boleh dipenuhkan, kena jalankan, kita ikut je. Ini SOP-nya, standard operasi prosedur. Kalau nak solat tu dapat terus berjamaah dah. Jangan dilanggar, ikut ajalah dulu. Sampai datang satu keputusan nanti, mana dia tahu minggu depan, bulan depan, tahun depan.
Dibolehkan rapat-rapat dia tak, mana dia tahu. Berkat doa tuan-tuan puan-puan, hari ini kita patuh je duduk. Memang ada arahannya, dah diputuskan ya. Dah sepakat kata KKM dan kata daripada Jabatan Agama, ni kalau rapat-rapat mungkin boleh jadi jangkit, penyakit berjangkit. Jarang-jarang ya kita dah ikut, tak apa. Kita untuk cari kebaikan, daripada buat satu kebaikan banyak keburukan, kita patuh. Tapi hari ini dah tak dapat lagi nak memenuhkan ruang-ruang kosong dalam sof. Jangan lupa pula, kita ada satu lagi istimewa yang jangan ditinggalkan. Apa dia? Tumit jangan sampai berselisih. Kenapa ada lagi daripada kalangan kita? Kan kita tadi tentang ilmu. Kau buat apa dengan ilmu yang kau ada dulu? Ilmu dah sampai, sembahyang nak sempurna, saf mesti lurus, mesti rapat dah tak boleh, yang tinggal lurus. Kenapa lurus tu tak nak diambil? Sini okey lah, sini safnya lurus semua. Rapat-rapat jangan, kan rapat-rapat kan besok pagi subuh semua tak boleh sembahyang berjemaah. Baik kita patuh daripada tak dapat kan. Tuan-tuan, rugi siapa yang sembahyang saf tak lurus. Jadi lepas ini kita berdiri untuk takbiratul ihram. Sebelumnya takbiratul ihram, kita kena tengok tumit kita ada kat mana untuk dapat ganjaran tu lah. Ya, sebab kalau kita lihat hadis yang lalu pun saya dah bacakan, bengkang-bengkoknya saf akan berlaku perselisihan dalam masyarakat, tidak rapatnya saf akan putus hubungan dengan rahmat Allah. Kita dah tak dapat rapat. Satu jagalah yang lurus tu supaya hidup kita tidak ada perselisihan. Kenapa ni masyarakat keliling hidup berselisih? Kita nak salahkan siapa? Kita kena salahkan kita, sebab ini kita sembahyang tak nak lurus. Sembahyang luruskan. Kita ambil di peluang yang ini. Jangan tak diluruskan saf kita. Diri sebelum kita takbir, pastikan tumit kita sama jarak dengan tumit kawan. Lepas tu rakaat kedua masing-masing lah. Maju ke mundur ke, mungkin saya pernah cakap. Hari ini siapa yang meluruskan saf, dia dapat satu ganjaran istimewa sendiri. Bukan dapat 27 tu. Dia dapat 28 tambah 1. Tadi siapa datang cepat tadi? Datang cepat, ada azan tadi. Dia jawab azan. Dia dah sampai surau dah. Dia jawab azan. Kemudian dia letakkan satu niat, aku nak berjamaah. Dia dapat 1, dah 28. Kita nak kira nak 28. Kemudian kemudian iqamah. Dia jawab iqamah, dapat 1 lagi 29. Kalau nak berkira-kira lah. Kemudian imam takbir, Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram bersama imam tu, dapat 1 lagi, dah 30. Itu semuanya ada istimewanya. Kemudian tadi siapa datang cepat dapat tahiyatul masjid, dapat 31. La ilaha illallah. Allah suka ya pada orang yang datang meraihkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Perkara ni lah tuan hari nak kena sampaikan supaya kita ramai-ramai bangkit. Bila Allah panggil kita datang, insya-Allah musibah akan pergi cepat, insya-Allah. Bala akan pergi cepat, tak bertambah-tambah lah. Sekarang kita tunggulah kenapa bertambah. Sekarang ini hamba dia semakin sombong, semakin jauh. Hidup dia senang tapi makin jauh. Dia tak perasannya dia istidraj. Umurnya semakin tua tapi semakin lalai dengan Allah. Semakin kaya tapi semakin bakhil dengan Allah. Ini istidraj semua ni. Jaga-jaga. Sebab itu Allah Ta'ala turunkan bala, wabak, musibah, fitnah ni. Jangan salahkan, saya kata, jangan salahkan orang kafir. Orang kafir tak ada kesan pun tentang turunnya bala, wabak, musibah, fitnah ni. Orang kafir tak ada kesan pun kerja dia tu, perbuatan dia tak ada. Dia dengan sebab salah perbuatannya, tangan-tangan orang Islam. Apa maksudnya? Amal-amal orang Islam. Jadi rosaknya dunia ni amal-amal orang Islam. Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala. Kita terus potong. Tadi menjawab iqamah, kita semua dapat jawab iqamah tadi. Dalam yang lepas tu. Terus kita yang masuk yang ke berapa ni? Yang ke-15. Orang yang datang solat berjamaah, dia dapat menjawab imam di ketika ia berkata sami'allahu liman hamidah. Yang ke-15. Orang yang solat berjamaah, dia dapat menjawab ketika imam berkata sami'allahu liman hamidah. Ini dah sudah je? Dah sudah? Yang lepas? Belum ya? Masih lain kan? Imam kata sami'allahu liman hamidah. Belum ya sini? Belum ya?
Okey. Bila imam kata sami Allahu liman hamidah, kita nak jawab apa? Rabbana walakal hamd. Ataupun Rabbana lakal hamd. Tuan-tuan, cuba kita perbetulkan hari ini. Apakah bacaan ketika rukuk? Subhana rabbiyal azim. Tambahlah subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kita tak salah. Memang itu bacaan masa rukuk. Bacaan masa nak i'tidal apa bacaannya? Sami'allahu liman hamidah. Bacaan masa i'tidal apa bacaannya? Rabbana walakal hamd. Rabbana lakal hamd. Betul kan? Kenapa ada yang baca ketika rukuk nak i'tidal baca Rabbana walakal hamd? Ustaz Adi macam mana? Salah ke tu? Tak salah lah agaknya dah. Tempat bacaan tu. Rukuk subhana rabbiyal azim. Masa i'tidal, nak pergi i'tidal kan sami'allahu liman hamidah kan? Kenapa kita makmum kata Rabbana walakal hamd? Kenapa? Adakah bacaan semasa nak i'tidal tu Rabbana walakal hamd? Tak. Bacaannya masa nak i'tidal sami'allahu liman hamidah walaupun dia makmum. Apa bacaan di masa i'tidal? Nabi apabila telah berdiri, tulang rusuk dia, tulang belakang dah betul-betul berhenti, baru disebut Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd atau Allahumma Rabbana lakal hamd. Tak kira dah mana-mana. Dan ada pula sahabat yang sambut Rabbana lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Ada pula sahabat yang sambut. Bacaan tu masa bila tu? Masa i'tidal. Masa nak pergi i'tidal bukan. Tapi kalau siapa nak buat boleh lah, tak salah pun boleh. Sebab memang pun ada disebut dalam hadis ketika Nabi sami Allahu liman hamidah, sahabat di belakang sebut Rabbana walakal hamd. Tapi ketika bila? Ketika dah diri. Sebab bacaan ketika i'tidal, bacaan masa i'tidal tu kan diri tu i'tidal namanya kan? Apa bacaannya tu? Rabbana walakal hamd. Masa nak pergi i'tidal bacanya apa? Ya sami Allah. Jadi hari ini disebut dalam kitab kita ni kan, menjawab imam ketika berkata sami Allah liman hamidah, kita pun sami Allah juga. Dalam situ kita berniatlah yang kita nak jawab imam punya. Macam yang lepas kita kata perkara yang berapa, yang keberapa tu? Dapat menjawab salam. Saya dah terlupa dah tempat berapa. Ke bukan sini, ke belum sampai lagi. Mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dapat menjawab salam imam. Mana yang lepas? Ke belum lepas lagi ni? Mana ada dalam sembahyang jawab salam imam kita kata? Tapi kenapa dalam kitab dia ada sebut dapat menjawab salam imam? Mana tempat subhanallah. Dah sampai yang ke-20 dah tak jumpa. Iaitu hari ini kan saya sebut kalau menjawab salam imam tu bagaimana ya yang lepas. Di perkara yang keberapa ni? Kalau kita duduk di sebelah kanan imam, kita duduk di sebelah kanan imam, kan imam bagi salam. Di ketika kita menjawab, kita beri salam yang kedua, kita niatkan kita jawab salam imam. Rujuk kitab Munyatul Musalli. Kalau kita berada di sebelah kiri imam, kita sebelah kiri, salam pertama kita tu niatkan itu jawab salam imam. Dan kepada segala orang muslimin muslimat lah. Itu ada sebut. Itu rujuk dalam kitab Munyatul Musalli. Kenapa ni kat sini saya tak jumpa dalam masalah ni? Dalam kitab kita juga ada, mungkin dalam masalah lain nanti. Dan hari ini begitu juga pada jawab ketika imam baca sami Allah liman hamidah. Cuba kita, yalah, kalau kita nak cuba perbetulkan dari masalah lah, bacaan tu pun tak salah kalau tuan nak baca. Tapi kenapa hari ini ya ramai yang baca ketika perginya nak ke i'tidal dia baca Rabbana walakal hamd? Kerana apa? Kerana dia makmum. Adakah makmum tidak berhak kata sami Allah? Sami Allah itu adalah hak bagi sebagai imam dan makmum. Kalau kita dapat rujuk dalam kitab 4 mazhab kan disebut bacaan sewaktu bangun daripada rukuk ketika i'tidal disunahkan bagi orang yang solat sebagai imam
Dan juga seorang diri, dia imam ke, dia seorang diri ke, dia makmum ke, kalau dia nak bangkit daripada rukuk, bacanya sama, sami Allah liman hamidah. Sama. Tak ada yang nak rukuk, sekali lagi, tak ada yang nak bangkit daripada rukuk dia kata Rabbana walakal hamd. Dia mesti sami Allah liman hamidah. Rabbana walakal hamdnya di mana? Di ketika telah i'tidal, itu namanya bacaan i'tidal. Sebab disebut dekat sini, ketika dah berdiri tegak, hendaklah membaca Rabbana lakal hamd atau Allahumma Rabbana walakal hamd. Tak apa tuan-tuan. Dalam mana? Dalam? Dia baca subhanallah wa bihamdihi. Apakah ada doa dengan sama? Dia boleh, dia ada doa-doa benda kalau saya tak amal tak ada doa. Dia memang ada doa. Subhanarabbil azim pun ada doa lagi yang kita boleh minta. Subhanarabbil a'la kita pun ada boleh minta. Tapi kalau saya kata yang saya nak, yang saya buatlah, saya ambil betul-betul, kita kena ambil betul-betul. Nabi kata apa? Satu doa yang sangat penting, 4 perkara semua dah amal kan. Mungkin lepasnya itu saya amal, saya cakap lah. Kata Nabi apa? Idza faragha ahadukum. Azan. Azan dulu. Nanti kita sambung yang tu. Sini lepas tak sambung apa, saya tak tahu. Semua sikit lah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu Haji tanya tadi amalan bacaan doa semasa rukuk lah, selepas subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ada tak bacaan doanya? Ya, yang dimaklumkan tu ada bacaan. Kerana saya bukan orang yang beramal pada bacaan tu, tak dapat nyatakan dah apa bacaan dia kan. Ya, kalau nak baca Rabbana atina fid dunya hasanah pun boleh juga, tak apa ditambah dengan doa tu. Ya, pada subhana rabbil a'la masa sujud pun perbanyakkan doa tempat tu. Ya, sama ada doa dengan bahasa Melayu atau bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Melayu dilafazkan dengan lidah, pendapat kata memang tak sah. Ada mengatakan dengan hati tak apa ketika sujud, panjangkanlah doa ketika sujud. Jadi adalah doa-doa lain selain daripada puji. Kan kita puji subhana rabbil a'la wa bihamdi. Maha suci bagi Engkau ya Allah yang tinggi ya Allah. Dan Engkau lah tempat kita puji, memang puji kita bagi Allah. Lepas tu nak doa-doa apalah. Tapi tuan-tuan kasih Allah Ta'ala, sebelum kita masuk situ, Nabi punya rukuk, Nabi punya sujud sama panjang. Jadi ada pendapat mengatakan siapa yang rakaat pertama 2 kali sujud itu biasa 3 kali subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim 3 kali. Pada sujud rakaat kedua yang 2 kali pun 3 kali. Maghrib pada sujud yang terakhir dia lebih panjang daripada itu. Ada pula kata makruh hukumnya. Sebenarnya Nabi memang sujudnya panjang. Setiap sujud Nabi panjang bacaan. Kita pula pilih sujud yang akhir panjang. Kenapa? Ini yang tak diamalkan oleh Nabi sebenarnya. Nabi sujudnya sama panjang. Sujud rakaat pertama 2 kali sujud sama panjang, rakaat kedua sama panjang. Dia tak ambil yang terakhir. Jadi kalau hari ini kita buat kata tidak menyamai, tapi siapa nak buat tu boleh lah. Apa-apa doa aja. Mohonlah doa sekarang. Yang saya nak kata, yang saya amal lah, bukan apalah, kita sama-sama boleh beramal. Tak dapat amal dalam sembahyang, amal luar sembahyang. Sebab sekarang telah sampai zamannya kita kena amal. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza faragha faraghin idza faragha ahadukum, kalau apabila telah selesai seorang kamu, kata Nabi sahih itu, min tasyahhudil akhir, daripada baca tahiyatul akhir sampai mana, innaka hamidum majid, kata Nabi. Apa dia? Jangan sampai kita lupa. Fal yata'awwal, fal, jangan lupa ya, minta lah. Minta apa? Fal yata'awwal, mintalah perlindungan billahi, daripada Allah, min arba'ah, daripada 4. Ini Nabi suruh. Ini jelas daripada hadis, jelas tuan. Amalkan. Idza faragha ahadukum, bila kamu dah habis, bila kamu salah seorang kamu telah habis daripada tahiyatul akhir, min tasyahhudil akhir, daripada baca tahiyatul akhir, falyata'awwal, maka mohonlah perlindungan billahi, dengan Allah, min arba'ah, daripada 4 asya'in, perkara. Satu apa? Nabi suruh minta apa? A'udzubika min adzabi jahannam. A'udzubika min adzabi jahannam. Mohonlah ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, jauhkan aku daripada a'udzu. Aku mohon jauhkan daripada azab jahannam. Kan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah dari syaitan rajam. Ya Allah, aku berlindung ya Allah daripada azab jahannam. Ini hadis. Sekarang dah kena mohon. Kita tak dinafikan kita ni, takut kita tempat kita situ kalau tak mohon. Manalah tahu di saat rayu-rayu kita sebelum bagi salam Allah terima. Kemudian apa yang kedua? Wa min adzabil qabr. Doanya apa? A'udzubika min adzabil qabr. Mohonlah perlindungan daripada diazab kubur. Kita ni ya Allah takut ya, amal kita tak cukup, salahnya banyak. Kalau masuk kubur tu ada can ke tak? Lepas. Sebab itu Nabi ajar sungguh-sungguh. Ni Nabi ajar sungguh-sungguh ni. Mohon ya daripada Allah, jauhkan daripada neraka jahanam. Yang kedua, mohon kepada Allah, jauhkan daripada azab kubur. Yang ketiga, telah sampai zamannya. Nabi kata apa?
wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung daripada-Mu ya Allah daripada fitnahnya hidup sekarang dan fitnahnya mati. Tuan-tuan, saya dekat live dengan guru saya sebut apa tu, alim ulama, alim orang-orang alim besar ni yang dia meninggal di musim Covid ni, Ustaz Rasidin, dia sangat bersyukur kepada Allah. Syukur sangat. Kenapa? Dia tak jumpa fitnah besar. Fitnah yang ada dia dah Allah ambil. Dia bersyukur. Berapa ratus ulama-ulama besar, Allah, dia bersyukur sangat. Kerana apa? Kalau besok fitnahnya besar tu datang, 3 jumpa Dajjal, saya kata satu je iman selamat. Kita ni iman selamat. Nabi ajar daripada dulu lagi. Yang ketiga, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Mohonlah pada Allah untuk supaya jauh daripada fitnah hidup, fitnah mati. Fitnah mati tu apa? Di soal dalam kubur tu tak dapat, itu fitnah mati dia tu. Ingat boleh cari ke jawapan? Tak boleh tak. Kalau dalam kubur tu tak dapat jawab, ma rabbuka, tak ada masa tu nak cari jawapan. Dekat dunia kalau disoal tak cari jawapan, boleh rujuk lain. Kat akhirat tak ada. Nabi apa? Yang keempat, wa a'udzubika min syarri. Wa a'udzubika min syarri. Mohonlah pada Allah daripada seburuk-buruk min syarri fitnatil masihid dajjal. Nabi dah sebut dulu tuan, untuk persiapan umat akhir ni, jangan lupa belum bagi salam, innaka hamidum majid, a'udzubika min azab jahannam, a'udzubika min adabil qabr, a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, a'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Mohonlah, mohon. Nabi tulis, Nabi sebut apa? Min syarri, daripada seburuk-buruk, teruk sangat fitnah dajjal tu. Fitnah hidup dia kata tak teruk lagi, tak teruk syarri lagi. Fitnah mati tak teruk syarri. Walaupun fitnah tu dah cukup teruk, dajjal turun. Allah, siapa kita nanti kalau jumpa dia? Ini Tuan Haji tanya tadi tu lah. Kalau yang ini kita, yang amal saya berani nak cakap. Jadi doa semasa rokok saya sebutlah. Saya hanya baca 3 kali itulah, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim, itu saya baca. Sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dan saya tak panjangkan sujud yang akhir, saya tak panjangkan pun, sebab saya nak adil macam mana Nabi, tak panjangkan yang hanya akhir. Nabi panjangkan semua sujud. Semua sujud ada doa bagi Nabi. Tapi kita jangan ambil yang akhir. Ada yang mengatakan itu agak kurang tepat lah tempatnya. Jadi kalau nak panjang, sama-sama. Mungkin rakaat pertama 5 kali tasbih, sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, sujud keempat sampai sujud ke-8, dia ada sama. Jadi tak salah. Kalau nak doa, memang itu tempat-tempat doa. Sebab ni kalau saya kata takut salah pula kan. Ada kaul kata apa, sampai dalam bahasa Melayu pun dibolehkan. Kalau tak keluar suara, saya tak pakai lah tu. Yang saya pakai, kita kena pakai sama-sama lah. Bahasa Melayu tidak ada dalam sembahyang, sebab ada kalam ajam, bahasa kita. Siapa nak ni sujud akhir tu, selepas subhana rabbil a'la wa bihamdi yang ketiga, tak salah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Tak salah, tak salah. Doa tu tak salah. Tak membatalkan sembahyang pun. Mohonlah apa? Nak sujud akhir nanti, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dzarkis syaqa wa su'il qada. Ya Allah, sujud akhir nanti, ya Allah, jauhkan kami daripada bala, ya Allah. Jauhkan kami daripada susahnya, ya Allah. Susah ni sekarang susah. Dan jauhkan aku daripada buruknya qada yang buruk. Ini qada yang buruk ke qada yang baik sekarang ni? Tak apa, doa lah. Dibolehkan, jangan khawatir. Tapi itulah, adil ke tidak? Seperti Nabi buat yang sama panjang setiap. Nabi punya sujud panjang-panjang. Kerana diistilahkan sujud adalah paling dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa malu muka ni, kita hinakan muka kita, sujud di sana dekat dengan Allah. Itu mungkin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sikit lagi, insya-Allah. Dalam hadis idza qala al-imam, kata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dalam masalah orang yang datang salat berjamaah dapat satu pahala istimewa.
Apa dia? Dia dapat jawab. Imam kata sami Allah, dia dapat jawab. Disebut sini anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u salbuhu minar raka'ah thumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana walakal hamdu. Kita ambil, fahamkan ayat ni baik-baik. Ni fahamkan yang ni baik-baik ni, nanti kita boleh tahu macam mana sembahyang kita. Mana ni? Ni bacaan i'tidal apa ni? Bacaan masa i'tidal apa? Bacaan di ketika i'tidal tu apa? Bacaan nak pergi i'tidal tu apa? Masa i'tidal tu apa? Kita fahamkan ayat ni. Apa Nabi sebut? Annan Nabi, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Nabi kata sami Allahu liman hamidah. Nabi akan sebut sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u salbuhu, di ketika dia angkat punggung dia, ketika dia angkat, Nabi akan kata sami Allah liman hamidah min raka'ah, daripada angkat pada rukuknya. Thumma yaqul wa huwa qa'imun rabbana, apabila dia qaim, apabila dia dah tegak diri, dia kata apa? Rabbana lakal hamd. Tuan-tuan, saya tak salahkanlah orang yang kata Rabbana lakal hamd, saya tak salahkanlah, terpulanglah nak baca. Cuma tempat yang dibaca tu bukan tempatnya. Jadi biar tempat tu kalau boleh betul lah, alang-alang beramal ya tak. Kan di masjid, kalau masjid tu luas kan, di lantai satu mubaligh, Pak Bilal belakang kata apa? Rabbana lakal hamd. Patut dia kata Rabbana ke dia kata sami Allah? Patut dia kata sami Allah, sebab itu hak semua. Rabbana lakal hamd bila ketika dia dah tegak lah. Tapi kebanyakan mubaligh ni penyampai suara imam, orang belakang ya, 20 saf tak dengar, mikrofon tak ada, dilantik 20 saf satu mubaligh, lagi satu mubaligh sampaikan. Dia jangan sebut Rabbana lakal hamd, sebut dulu sami Allah. Hak sami Allah liman hamidah, hak bacaan kita makmum dan hak bacaan imam. Okey, setakat itu dulu nak tanya. Haji okey? Nak tanya. Siapa nak tanya kita bagi peluang lah insya-Allah. Jadi mudah-mudahan amal kita tu walaupun dia sunat, tapi diletakkan di tempat yang betul insya-Allah. Mudah-mudahan ada kejayaannya. Jadi kalau kita amal di tempat yang tidak betul, kita khawatir nanti bukannya berdosa, tak, salah tempatnya. Jadi begitu tuan-tuan berkata Allah Ta'ala, mudah-mudahan saya ajak diri saya, tuan-tuan puan-puan yang hadir, kita hari ini di saat hujung-hujung dah kembalilah. Sungguh Allah panggil kita datang. Allah panggil kita datang, sebelum dia panggil dah tak dapat datang lagi nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam solat hajat memang dianjurkan, di perkara yang dianjurkan dalam solat hajat. Sebab sujud terakhir kalau kita baca rakaat yang pertama suratul kafirun ataupun ayatul kursi, kemudian rakaat kedua kita suratul ikhlas 3 kali, kemudian sujud akhir berapa? 11 kali. Kita kan ambil pendek. Ulama anjurkan 7 kali ayatul kursi, 11 kali suratul ikhlas, 40 kali atau 41 tasbih Nabi Yunus. Kita kan pendek kan, sekali sudahlah ayatul kursi. Hajatnya bukan yang besar. Hajatnya la ilaha illallah, besarnya hajat, tapi sekali malas saya tak ada, bukan orang sini bukan. Saya lah tu. Kemudian surah ikhlas 3 kali. Okey, cukup lah, tak apalah. Jadi ini memang dianjurkan, ulama menganjurkan. Masa sujud yang terakhir memang ada bacaan khusus. Tasbih Nabi Yunus, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la pula. Apa? Astagfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saya kadang saya tak pakai betul. Sebab saya baca apa? Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Siapa nak ambil lah ni? Siapa nak ambil ya? Sujud, saya jarang solat hajat. Bukan saya jarang solat hajat, insya-Allah solat, tapi saya jarang guna La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Guna jugalah, tapi jarang. Saya mohon apa dia? Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Merujuk hadis, orang yang baca Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab, kemudian dia merayu pada Allah, Allah dekatkan permintaannya. Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Boleh pakai tak apa, tapi yang dianjurkan
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tapi sayang sangat je, kuntu minadh dhalimin lidahnya dekat bawah je. Tanya Ustaz Rashidin yang memang pakar ni makhrajul huruf, betul ke bunyi dha lidah kat sini? Ayo takut. Ayat Quran tu, doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lidah dekat mana? Itu pun rupanya nak ambil kira, patutlah tak dapat. Rupa lidah kita di tempat huruf zai, sedangkan patut lidah kita di tempat huruf ta. Huruf Allah. Sepatutnya Allah. Kenapa jadi azza? Patutlah zikir pun salah, maknanya lari. Jadi semua dah betul dah. Huruf Allah ni huruf lidah kita antara bunyi huruf ta, Allah, ta. Macam itulah lebih kurang. Ya. Siapa yang nak solat hajat lepas ni, dia nak baca Subhana Rabbiyal Aliyyil A'lal Wahhab, silakan. Siapa yang nak baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita hidup gelap. Nabi Yunus tasbih yang macam itu, Allah selamatkan daripada 3 kegelapan. Lari daripada 1 kegelapan, Allah bagi dia 3 gelap. Kalau tak salah, kegelapan umat, dia dakwah kepada umat, tak nak ikut kegelapan. Nabi Yunus pergi hijrah. Patutnya dia teruskan kerja dia di hijrah. Allah sediakan 3 gelap. Satu apa? Gelap laut, 2 gelap dalam perut ikan, 3 gelap malam. Tak ada berhenti Nabi Yunus bertasbih. Yang kita sama-sama baca tu, Allah buka semua kegelapan. Allah pulangkan dia balik ke satu tempat yang gelap untuk terangkan tempat situ. Tuan-tuan, lari 1 kegelapan, Allah bagi 3 kegelapan. Amal dia apa? Tu tasbih. Inilah istilahnya. Kita sekarang bila kita susah, tanda kegelapan atau kita ke satu keperluan, itu seolah-olah tanda kegelapan tu. Macam mana nak cerah semula? Tasbih Nabi Yunus. Bukan hanya dalam sembahyang hajat, bukan. Amalkan tak apa. 100 kali sebelum maghrib kita datang ni kan. Nanti subuh dah lain. Subuh apa dah? Sebelum sembahyang subuh, Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Itu sebelum iqamah subuh. Nak maghrib tu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Okey, betulkan Allah? Insya-Allah lah. Itu mana? Ustaz Adi? Itu ke jawapan tadi? Oh, betul, sembahyang hajat ni. Kerana memang dianjurkan, mungkin dibolehkan insya-Allah. Sembahyang yang panjang yang pendek. Kalau hajat betul-betul, tak apa, buatlah yang panjang-panjang sikit. Berapa kali tu? 7 kali dan 11 kali dan 40 kali. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima saya, terima tuan-tuan, puan-puan. Mudah-mudahan ya, barakahnya. Kita duduk seketika ni lebih ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima kita, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, Allah Ta'ala ampunkan dosa mak bapak kita insya-Allah. Na'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa nastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.